Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya mewakili kumpulan 1 Grup G PSJUM Cawangan Johor Bahru. Pada hari ini ingin membentangkan tugasan kumpulan kami bagi subjek dasar analisis fiskal. Sebelum saya mulakan, ingin saya perkenalkan dulu ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Afif bin Yusof, Muhammad Faiz bin Zahar, Hafizan bin Maksum, Cik Mustafa Helmi bin Cik Zakaria serta Nurjihan binti Abdul Ghani. Tugasan yang perlu kami lakukan untuk subjek dasar analisis fiskal ini adalah berkenaan dengan percukaian. Sekarang saya akan terangkan serba sedikit berkenaan definisi percukaian. Seperti yang kita tahu, cukai merupakan sumbangan atau bayaran wajib daripada pihak yang dicukai kepada kerajaan. Menurut John Baptiste Colbert, iaitu seorang negarawan Perancis, seni mencukai dilakukan seperti mencabut bulu angsa, di mana bulu dicabut dengan jumlah yang banyak, tetapi dalam cerita kesakitan yang paling sedikit. Menurut Islam pula, cukai sah dikenakan oleh pihak berkuasa terhadap orang yang layak dicukai. Terdapat kisah pada zaman Rasulullah SAW di mana baginda telah menyerahkan tanah Khaybar kepada orang-orang Yahudi untuk dikerjakan, dan baginda memungut separuh daripada hasil yang diperolehi. Manakala menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, cukai merupakan pungutan berbentuk wang oleh kerajaan terhadap individu atau organisasi berkaitan dengan negara. Sekarang saya akan menerangkan pula tentang klasifikasi cukai. Di sini pengelasan cukai yang utama adalah sebanyak 3, iaitu melalui kaedah pembayaran, asas cukai dan juga kadar cukai yang dikenakan. Saya akan menerangkan dahulu tentang kaedah pembayaran. Dalam kaedah pembayaran ini terdapat 2 jenis, iaitu cukai langsung dan cukai tidak langsung. Sebelum saya menerangkan apa itu cukai langsung dan cukai tidak langsung, kita akan fahamkan dulu berkenaan dengan insiden undang-undang, iaitu statutory incident, dan juga insiden ekonomi insiden. Okey, untuk insiden undang-undang, di mana merupakan pihak yang disuruh oleh undang-undang untuk menyampaikan bayaran atau cukai kepada kerajaan. Manakala insiden ekonomi ialah orang yang menanggung beban akibat cukai yang dikenakan. Okey, untuk cukai langsung ialah di mana berlaku situasi insiden undang-undang dan insiden ekonomi ditanggung oleh orang yang sama. Kita ambil contoh sebagai cukai pendapatan. Cukai pendapatan di mana insiden undang-undang, iaitu orang yang kena cukai itu ialah orang yang perlu menyampaikan cukai kepada kerajaan, dan dia juga menanggung beban akibat cukai yang dikenakan, iaitu insiden ekonomi. Okey, bagi cukai tidak langsung pula ialah insiden undang-undang dan insiden ekonomi tidak bergerak selari, di mana insiden ekonomi dapat dipindahkan kepada pihak yang lain. Kita ambil contoh cukai jualan. Dalam cukai jualan, penjual merupakan orang yang perlu menyampaikan bayaran cukai kepada pihak kerajaan, iaitu insiden undang-undang. Namun begitu,
penjual atau peniaga boleh menaikkan harga barangan atau perkhidmatan dan seterusnya, memindahkan beban cukai tadi, iaitu insiden ekonomi, kepada pembeli. Sekarang saya akan menerangkan tentang asas cukai. Di sini telah digariskan 5 asas cukai utama. Yang pertama ialah pendapatan. Pendapatan diambil kira berdasarkan tabungan serta penggunaan barangan selama setahun. Yang kedua ialah perbelanjaan. Perbelanjaan pula dikira berdasarkan jumlah pendapatan dan ditolak dengan jumlah tabungan. Yang ketiga ialah penggunaan. Asas ini yang paling kerap digunakan. Antara contoh cukai yang melibatkan penggunaan ialah cukai asas, cukai import serta cukai ekspor. Yang keempat ialah kekayaan. Nilai besar stok terkumpul seseorang, sama ada dalam bentuk simpanan atau pelaburan, merupakan maksud kepada kekayaan. Dan yang kelima ialah urus niaga. Dalam setiap transaksi perniagaan, kerajaan akan menggunakan cukai bergantung kepada jenis transaksi. Dan yang ketiga ialah kadar cukai. Dalam kadar cukai ini terdapat 3 jenis kadar cukai yang biasa digunakan, iaitu yang pertama kadar tetap, yang kedua kadar progresif, dan kadar yang ketiga ialah kadar regresif. Bagi kadar tetap ialah kadar cukai yang dikenakan adalah sama walaupun asasnya berbeza-beza atau berubah. Bagi kadar progresif pula, kadar cukai meningkat seiring dengan nilai cukai yang dikenakan. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir ialah kadar regresif, di mana kadar cukai yang dikenakan menurun walaupun asasnya meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Hafizan bin Maksum, nombor matrik 268356, akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip percukaian di Malaysia. Sebelum saya menjelaskan tentang beberapa prinsip percukaian, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apakah itu prinsip percukaian. Prinsip percukaian adalah juga dikenali sebagai peraturan-peraturan asas yang perlu ada dalam pentadbiran dalam sesebuah negara, di mana peraturan-peraturan ini sangat penting untuk membolehkan kita sebagai rakyat, sebagai kerajaan, bertimbang rasa, bertolak ansur, bertanggungjawab. Prinsip yang pertama adalah equity. Prinsip yang pertama adalah equity. Equity adalah satu prinsip yang menekankan kepada ataupun bersifat adil dan saksama. Ia merujuk kepada seseorang yang berpendapatan tinggi yang perlu dikenakan cukai, atau seseorang itu yang berpendapatan melebihi tahap kemiskinan yang membolehkan mereka atau yang membolehkan seseorang itu membayar cukai pendapatan. Terdapat 2 konsep yang digunakan pakai dalam konsep ini. Yang pertama adalah konsep equity mendata atau melintang, dan yang keduanya adalah konsep menegak. Dari segi perspektif equity mendata, jumlah cukai yang dibayar adalah sama rata dengan individu yang lain. Sebagai contoh, rakyat mengenakan cukai GST atau SST, di mana cukai GST atau SST dibayar tidak melihat kepada faktor latar belakang ekonomi, latar belakang kemampuan pembayar cukai dan sebagainya. Equity vertikal pula, atau kita panggil equity menegak, ada individu yang membayar lebih cukai dan ada juga individu yang kurang membayar cukai walaupun pendapatan tahunan kedua-duanya adalah sama.
Ini yang dikatakan kita nampak terdapat perbezaan perkadaran cukai yang bertingkat-tingkat. Di sini kerajaan melihat beberapa faktor latar belakang, ekonomi, kekayaan, kemampuan dan sebagainya. Maka cukai tersebut adalah cukai yang tidak sama. Sebagai contoh, Ali dengan Ahmad. Ali telah berkahwin manakala Ahmad sudah masih bujang lagi. Kedua-duanya mempunyai pendapatan yang sama, tetapi komitmen mereka berbeza. Ali ada anak yang ramai dan manakala Ahmad pula bujang. Maka pembayaran cukai, pengiraan cukai adalah tidak sama, berbeza. Inilah yang dikatakan adil. Tetapi tidak capai sama rata dari segi bayaran. Sebagai contoh adalah cukai individu, cukai kekayaan dan sebagainya. Manakala teori keupayaan membayar pula, kita berdasarkan kepada pengorbanan atau beban yang ditanggung individu itu. Bagaimana kita nak mengukur beban dari segi jumlah beban, sama ada ia mencapai konsep ekuiti bintang atau menegak, ia bergantung kepada keupayaan seseorang atau individu. Bagaimana kita nak mengukur? Ia melalui dua pendekatan, iaitu pendekatan pengorbanan mutlak saksama, dan yang kedua adalah pendekatan pengorbanan sud saksama. Pendekatan pengorbanan mutlak saksama menyatakan bahawa kerajaan akan mengagihkan kerugian atau pengorbanan secara sama rata kepada setiap pembayar cukai mengikut kemampuan masing-masing. Bagaimana kita nak melihat kerugian dari segi kebajikan dan pengorbanan ini adalah melalui keluk utility marginal. Keluk utility marginal menjelaskan kepada kita dua konsep yang diguna pakai, iaitu utility melintang dan utility menegak. Sebagai contoh, individu A berpendapatan 75,000 setahun, manakala individu B berpendapatan 150,000 setahun. Jadi kedua-dua pendapatan adalah berbeza, maka kedua-dua membayar cukai yang berbeza. Ia dikatakan menggunakan konsep equity menegak. Tetapi kita melihat juga bahawa walaupun berbeza membayar cukai, kita melihat terdapat persamaan dari segi pengorbanan atau kerugian kedua-dua pembayar cukai, kedua-dua individu tersebut, di mana terdapat persamaan keluasan dalam keluk tersebut. Maka kedua-dua konsep ekuiti melintang dan menegak diterapkan dalam pendekatan pengorbanan mutlak saksama. Manakala pendekatan pengorbanan sud saksama, pendekatan ini lebih kepada bagaimana kerajaan hendak mengurangkan pengorbanan rakyat dengan cara kerajaan mencukai orang-orang yang kaya sahaja. Jadi maknanya kerajaan kena, step yang pertama adalah kerajaan perlu menyusun orang-orang yang terkaya, orang yang terkaya pertama, orang yang kedua terkaya, orang yang ketiga terkaya dan seterusnya. Setelah menyusun senarai nama-nama yang terkaya, maka proses pengiraan dijalankan, iaitu melalui teknik orang yang terkaya yang pertama dicukai selagi pendapatan selepas cukainya tidak kurang daripada orang yang kedua terkaya. Kemudian orang yang kedua terkaya pula dicukai selagi pendapatan selepas cukainya tidak kurang daripada orang yang ketiga, dan seterusnya, makna berperingkat-peringkat. Jadi di sini akhir sekali dari dalam pengiraan yang setelah membuat pengiraan, bahawa kita mendapati bahawa pengorbanan adalah sama, pengorbanan yang dihasilkan adalah sama, tetapi jumlah cukai yang dikenakan adalah tinggi. Maknanya selagi orang kaya nombor satu, orang kaya, maka dia lebih besar membayar cukainya. Ibarat seperti
kita melihat perbezaan nilai harga RM1 orang yang kaya dengan orang yang kedua kaya RM1. Dia terdapat perbezaan. Namun dari segi pengorbanan kita nampak di situ adalah sama. Namun terdapat kelemahan juga teknik ini, pendekatan ini, di mana ia seolah-olah berlaku perampasan ataupun memberi tekanan kepada orang kaya. Ini orang kaya memberi impak negatif terhadap motivasi di kalangan orang kaya. Bila cukai dikenakan orang kaya, yang cukai yang dikenakan adalah tinggi terhadap orang kaya, maka orang kaya akan menyebabkan orang kaya akan lari daripada membayar cukai dan akan keluar dari negara yang kenakan cukai yang terlalu besar dan yang mengamalkan sistem ini. Maka akhir sekali saya akan serahkan perbincangan saya ini kepada rakan-rakan saya yang lain untuk membentangkan topik-topik yang disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Mustafa Hilmi bin Cik Zakaria, nombor metrik 268317. Saya akan menghuraikan tentang prinsip percukaian, iaitu kecekapan ekonomi dan keberkesanan pentadbiran cukai. Dalam kecekapan ekonomi, sebagaimana yang kita ketahui, percukaian merupakan proses pertukaran sumber dana daripada swasta kepada awam atau kerajaan. Kecekapan ekonomi merujuk kepada jumlah pendapatan hasil cukai yang diperolehi oleh kerajaan. Cukai terbahagi kepada dua, iaitu cukai langsung dan cukai tidak langsung. Cukai langsung merujuk kepada hasil cukai yang diperolehi secara langsung oleh kerajaan melalui lembaga hasil dalam negeri. Manakala cukai tidak langsung diperolehi oleh kerajaan melalui duty import dan ekspor yang dipungut oleh kastam. Apabila kutipan hasil cukai tinggi menunjukkan kecekapan ekonomi negara yang ditadbir oleh kerajaan. Kecekapan ekonomi juga didorong oleh faktor-faktor seperti kemajuan teknologi, pertambahan penduduk, kewujudan peluang pekerjaan dan lain-lain. Jika kerajaan meletakkan sasaran nilai kutipan cukai yang tinggi, akan memberi kesan kepada ekonomi, iaitu positif dan negatif. Nilai positif adalah kepada pemungut cukai, iaitu kerajaan, dan negatifnya adalah kepada pembayar cukai, iaitu pihak swasta dan rakyat. Tidak bermakna apabila kerajaan meletakkan sasaran kutipan cukai yang tinggi dengan menaikkan kadar cukai yang tinggi akan memberi hasil kutipan cukai yang tinggi, kerana segelintir pihak akan mencari jalan untuk mengelakkan daripada membayar cukai. Aktiviti penyeludupan juga akan berlaku untuk mengelakkan pembayaran cukai, kerana barangan yang dikenakan cukai akan menyebabkan rakyat terpaksa membayar lebihan wang bagi pembayaran cukai barangan tersebut. Kecenderungan pengguna mengubah cita rasa dengan memilih barangan lain yang tidak dikenakan cukai atau dikenakan cukai pada kadar yang lebih rendah juga menyebabkan kutipan cukai oleh kerajaan akan menurun. Beberapa faktor lain yang berlaku juga boleh menyebabkan kecekapan ekonomi mengalami kerugian, seperti kemunculan wabak penyakit yang menyebabkan aktiviti ekonomi terpaksa dihentikan. Sebagai contoh, kemunculan pandemik COVID-19 di Malaysia telah menyebabkan penurunan hasil kutipan cukai negara yang diperoleh oleh kerajaan. Ini menandakan bahawa kecekapan ekonomi mengalami kerugian berbanding dengan tahun-tahun kebelakangnya. Apabila situasi ini berlaku, pengeluaran barangan lebih tertumpu pada barangan keperluan sahaja seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal yang asas. Kesemua barangan keperluan adalah mempunyai kadar ketetapan cukai yang rendah berbanding dengan kadar cukai barangan lain yang mewah seperti kereta mewah, setu perhotelan mewah dan lain-lain.
Selain itu juga, beberapa sektor ekonomi yang berisiko kepada para pekerja seperti perindustrian terpaksa dihentikan. Ramai di kalangan rakyat yang kehilangan kerja dan menghidapi penyakit mendesak kerajaan supaya memberikan bantuan perubatan dan bantuan kewangan dengan kadar segera. Oleh itu, kerajaan terpaksa mengeluarkan dana bantuan kewangan kepada rakyat termasuk pengecualian cukai pendapatan dan cukai harta yang menyebabkan pungutan cukai oleh kerajaan menurun. Begitu juga dengan penutupan sektor ekonomi seperti perindustrian telah mengurangkan hasil cukai tidak langsung kerajaan. Pembelian vaksin bagi menyelamatkan rakyat daripada virus yang melanda juga telah menelan berbilion ringgit wang negara. Oleh itu, jelas sekali bahawa kecekapan ekonomi adalah dibuktikan dengan jumlah pungutan hasil cukai negara yang tinggi didorong oleh faktor-faktor semasa pendapatan rakyat di dalam negara serta penghasilan produktiviti negara. Oleh itu, kerajaan perlu meletakkan nilai kutipan cukai pada tahap yang sederhana dan mampu dibayar sebagaimana saranan daripada seorang ahli ekonomi Amerika bernama Arthur Laffer. Dalam keberkesanan pentadbiran cukai pula, ianya merujuk kepada kutipan cukai yang dibuat oleh kerajaan. Kerajaan melakukan pengutipan cukai melalui beberapa institusi yang dilantik seperti Lembaga Hasil Dalam Negeri yang menjalankan pungutan cukai langsung dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia yang terlibat dengan cukai tidak langsung. Apabila kerajaan menyasarkan kutipan cukai yang tinggi, tidak bermakna kerajaan akan memperoleh hasil cukai yang banyak, kerana kerajaan juga perlu membiayai kos institusi yang melakukan pengutipan cukai seperti kos pentadbiran, kos penguatkuasaan, undang-undang, percukaian, kos melobi dan lain-lain. Selain itu, aktiviti lain seperti penyeludupan juga akan berlaku kerana kecenderungan pengguna untuk mendapatkan barangan murah yang sudah semestinya barangan seluduk yang tiada bayaran cukai. Beberapa contoh barangan yang membolehkan kerajaan mendapat hasil cukai yang tinggi adalah rokok dan arak. Selain itu, kemunculan wabak COVID-19 juga telah menyebabkan aktiviti ekonomi negara terhenti dan kutipan cukai kerajaan tidak mencapai sasaran sepatutnya. Oleh itu, kerajaan akan membuat beberapa inisiatif lain seperti pengurangan bayaran kompaun. Dengan bayaran tersebut, kerajaan mendapat kembali hasil cukai kerajaan walaupun pada kadar yang lebih rendah. GST atau cukai barangan dan perkhidmatan merupakan sistem pencukaian yang lengkap dan mampu untuk meningkatkan hasil pendapatan negara. Namun kadar semasa penetapan nilai perlu diambil kira bagi tidak membebankan golongan yang kurang berkemampuan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Faiz bin Zahar, 268439. Okey, saya akan menerangkan jenis cukai iaitu cukai hartanah di Singapura. Okey, cukai hartanah adalah cukai pada pemilikan hartanah dan perlu dibayar oleh pemilik hartanah untuk hartanah yang mereka miliki. Okey, pembayaran cukai hartanah ini digunakan bertujuan adalah untuk membiayai pendidikan anak-anak, kemudahan perubatan untuk warga tua dan taman niadah untuk rakyat Singapura. Okey, di Singapura, agensi yang dipertanggungjawabkan untuk memungut cukai adalah Inland Revenue Authority of Singapore atau ringkasannya IRAS. Okey, seterusnya adalah klasifikasi cukai harta. Okey, kadar pembayaran cukai harta atau cukai hartanah di Singapura ini mempunyai kaedah pembayaran yang sistematik. Okey, bagi rakyat Singapura ingin membuat bayaran cukai, ia boleh dibuat dengan menggunakan 3 cara atau kaedah, iaitu yang pertama adalah pembayaran melalui pindahan melalui interbank iaitu GIRO. Okey, yang kedua adalah melalui transaksi XC Infinity atau AXS, dan yang ketiga adalah melalui pembayaran bank secara atas talian iaitu melalui transfer online . Okey, setiap pembayaran cukai hartanah yang dibuat perlu disertakan nombor rujukan
yang terdapat di dalam bil yang dikeluarkan pada setiap hujung tahun, dan tempoh bayaran diberi sehingga penghujung bulan, iaitu setiap Januari tahun selepasnya. Okey, yang kedua adalah asas cukai harta. Okey, asas cukai harta ini adalah berasaskan kepada kekayaan individu atau syarikat, iaitu cukai harta dikenakan ke atas harta atau aset yang dimiliki oleh individu atau syarikat tersebut. Okey, kadar cukai harta dan trend. Okey, kadar cukai harta dijalankan Singapura adalah jenis progresif, iaitu kadar cukai yang dikenakan berubah atau semakin meningkat mengikut nilai tahunan harta atau aset yang dimiliki tersebut. Okey, jumlah cukai yang dikenakan adalah tidak sama mengikut kadar yang berbeza mengikut tangga nilai tahunan harta atau aset tersebut. Kadar cukai hartanah untuk hartanah perumahan di Singapura. Okey, kadar dia terbagi kepada dua, iaitu pertama kadar cukai penghuni pemilik. Maksudnya permis atau hartanah tersebut didiamilah atau diduduki. Yang kedua adalah kadar cukai perumahan hartanah yang tidak didiami oleh pemilik, iaitu yang bermaksud penghuni tidak duduk di tanah tersebut dan ia dibiarkan kosong lah. Okey, nilai kadar hartanah ianya berbeza, iaitu bagi yang duduk di hartanah tersebut, kadarnya adalah lebih rendah jika nak dibandingkan dengan kadar cukai perumahan hartanah yang tidak didiami oleh pemilik lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Jihan binti Abdul Ghani 268-74. Okey, prinsip cukai. Semua keuntungan yang diperolehi oleh pekerja adalah disebabkan oleh pengajiannya akan dikenakan cukai. Cukai yang dibayar itu akan disalurkan kepada keluarga dan rakan, iaitu di mana majikan juga memberi manfaat kepada ahli keluarga, saudara dan rakan pekerja. Keuntungan yang dikenakan cukai di tangan pekerja adalah faedah pekerjaan. Oleh itu, setiap negara mempunyai jenis cukai kekayaan sendiri seperti cukai harta, cukai pusaka, cukai warisan dan cukai keuntungan modal. Cabaran untuk mereka bentuk cukai kekayaan yang sama tidak boleh dielakkan dengan mudah dan tidak menghalang aktiviti ekonomi. Dengan ini, kerajaan menjelaskan bahawa cukai harta akan dikekalkan sebagai satu-satunya cukai kekayaan kerana ia boleh distrukturkan dengan lebih saksama dengan pemilik hartanah yang lebih bernilai untuk membayar lebih. Cukai kekayaan juga tidak dikenakan ke atas sebarang bentuk kekayaan lain seperti wang tunai atau equity atas sesebuah praktikal. Wang boleh dengan mudah dialihkan kepada aset serupa di pusat kewangan lain dan cukai tersebut akan memberikan kesan kepada daya saing Singapura sebagai pusat kewangan. Implikasi cukai harta kepada kerajaan dan masyarakat Singapura. Singapura mengikut dasar pencukaian wilayah. Dengan kata lain, syarikat dan individu dikenakan cukai terutamanya atas pendapatan bersumber Singapura. Pendapatan bersumber dari luar negara seperti keuntungan bercabang, dividen, pendapatan, penghematan dan lain-lain akan dikenakan cukai apabila diserahkan atau dianggap dihantar ke Singapura. Jika pendapatan tersebut adalah dikenakan cukai dalam bidang kuasa dan dengan kadar cukai utama sekurang-kurangnya 15%.
Tidak ada peraturan universal yang dapat berlaku untuk setiap senario. Sama ada keuntungan timbul atau berasal dari Singapura bergantung pada sifat keuntungan dan harus niaga yang menimbulkan keuntungan tersebut. Oleh itu, sebarang kenaikan cukai perlu ditangani dengan baik. Ini bermaksud kenaikan cukai saja tidak akan menjamin kesihatan jangka panjang wang kerajaan dan juga akan menjamin kesejahteraan masyarakat.